Alhamdulillah kita masih menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu yang barakah dan dirahmati Allah ini. Majlis kita ini akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Zukri bin Abdul Jalil dengan kitab kita ini hari ini ialah Ziarah ke Alam Barzah. Majlis ini anjuran Gemanut Iman di bawah pimpinan Yang Berusaha, pengurusi Puan Rusniati binti Mansur dan barisan AJK JNI. Bagi memulakan majlis, mohon Ustaz memimpin bacaan umul kitab untuk kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya dan para sahabatnya, juga kedua ibu bapa kita dan semua kaum muslimin dan muslimat di dunia dan juga di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan majlis dengan segala hormatnya. Dipersilakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah fusikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wahai kamu orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, semua alhamdulillah yang saya hormati sang pentadbiran Gemanur Iman, yang saya muliakan ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, Bonda Norini. Alhamdulillah, apa khabar semuanya, sihat ke? Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala doa kita. Dan sebelum saya teruskan, izinkan saya berdoa sedikit sebab dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang orang tempat saat-saat makbul. Saat-saat makbulnya doa pada hari Jumaat adalah setelah padanya waktu asar. Maka setelah waktu asar ni kita ambil berkat lah dalam sekitar baru lepas asar dalam 30-40 minit. Maka kita angkat doa, kita doa sikit baru kita sambung insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami sedar ya Allah, kami ini banyak melakukan maksiat ya Allah. Kami sedar ya Allah, ada kalanya kami melakukan dosa yang terang-terangan, ada kalanya kami melakukan dosa yang sembunyi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, diberkati pada keberkatan petang Jumaat ini ya Allah. Mohon kami kepadamu ya Allah, agar ampunkan dosa-dosa besar kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa besar kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kecil-kecil kami ya Allah. Ya Allah, kau tempatkanlah syurga, tempatkanlah ibu bapa kami ya Allah di dalam syurga-Mu ya Allah. Jauhkanlah mereka ya Allah seandainya yang telah pergi daripada azab kubur. Seandainya di antara kedua ibu bapa kami sedang hidup lagi ya Allah, masih hidup, maka kau berikan kesihatan kepada mereka, tenangkan hati mereka, lapangkan jiwa mereka untuk beramal kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jika di antara kami yang sedang sakit pada hari ini, ya Allah, kau sembuhkanlah, ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami, ya Allah, dilanda dengan musibah, ya Allah, kau angkatlah musibah ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jika di antara kami yang bakal bertemu denganmu, ya Allah,
Maka matikan kami ya Allah dalam mati yang baik ya Allah, dan jauhkan kami mati dalam keadaan yang tidak baik ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ya Allah, jadikanlah sahabat-sahabat kami, jemaah-jemaah gemenur iman, dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan sentiasa mendapat rahmat daripada sisimu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, makbulkan permintaan kami ya Allah, tambahkan rezeki kami ya Allah, bukakanlah pintu rezeki kami ya Allah, jauhkanlah kami daripada kemiskinan ya Allah, jauhkanlah kami daripada kefakiran ya Allah, dan jadikanlah kami orang yang istiqamah dalam majlis ilmu, jadikanlah kami orang yang istiqamah salat berjemaah, jadikanlah kami orang istiqamah yang sentiasa mengharapkan kasih sayang daripadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada bonda-bonda semua yang setia mendengar doa-doa dan mengaminkan doa tadi. Alhamdulillah. Sebab waktu-waktu berkat ni, sebab tu ibu-ibu dalam hadis Nabi SAW menyebut tentang waktu asar selepas Jumaat. Maka kalau kita ada kuliah pada hari Jumaat, minta ustaz tu doakan. Sebab apa? Sebab ia sesuatu yang amat-amat tidak akan ditolak saat kita berdoa pada waktu tersebut. Kalau kita habis kuliah mungkin 6 lebih, so agak lama, maka kita ambil permulaan ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Amin. Allahumma amin. Masya Allah. Tabarakah. Dan kita sambung lagi pengajian kita, iaitu berkaitan dengan pelbagai kisah tentang kematian. Iaitu apa dia, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam muka surat 139. Nah, 139 pada nota kaki, sedangkan Abu Nu'aim menuturkan riwayat dari Muaz bin Jabal bahawa sesungguhnya malaikat maut itu memiliki tombak yang panjangnya sepanjang jarak antara timur dan barat. Tombak ni apa? Tombak ni apa? Tombak ni dia macam kita, macam nak kata nak panah pun tak, dipanggil lembing. Lembing ni dia panjang, matanya tu tajam. Kalau orang pakar, dia boleh baling mengena pada sasaran tepatnya. Maka kata Abu Nu'aim menuturkan riwayat daripada Muaz bin Jabal bahawa sesungguhnya malaikat maut itu memiliki tombak yang panjangnya sepanjang jarak antara timur dan barat. Panjang tombaknya. Timur barat. Timur ke barat. Kalau timur, belah Kelantan. Belah Cik Ha lah. Belah Kelantan. Kalau barat ni, belah mana? Negeri di barat. Muka surat 139. Kalau negeri di belah barat, saya lupa apa benda, tak tahu tuan-tuan. Maka disebutkan perkara tersebut, ayah-ayah, ibu-ibu yang berahmati Allah, maka jika dia hendak menghampiri ataupun mengakhiri ajal seorang hamba dari kehidupan dunia. Maksud dia, mengakhiri ajal seorang hamba dari kehidupan dunia, dia akan melemparkan kepalanya dengan tombak tersebut. Maknanya, walaupun orang tu berada di timur ataupun barat, hadis ni menunjukkan bahawasanya tidak seorang pun boleh dilarikan daripada kematian. Sebab tombak yang dimiliki oleh malaikat Israel panjangnya di antara timur dan barat. Makna timur dan barat bukan dalam negara Malaysia saja, perantaraan satu dunia, yang mana timur ke barat begitulah panjang. Maka dibaling kepadanya, melekat pada kepala seorang itu, maka mati. Maka bukan maknanya malaikat Israel ni membaling tombak tu maknanya mati dia kena tombak. Bermakna jangkauan malaikat Israel, walaupun seseorang itu jauh daripada tempat pada jangkaan manusia, tetapi bagi malaikat Israel, ia adalah amat mudah. Amat mudah untuk kita sampaikan, amat mudah bagi malaikat Israel untuk mencabut nyawa tersebut. Maka dicampak saja, seolah-olah tidak ada satu pun boleh terlepas ketika mana datang
sesuatu perkara. Sesuatu perkara yang disebutkan tentang kelebihan daripada malaikat Israel. Masya Allah, tabarakallah. InsyaAllah. Dan disebutkan juga bahawasanya nak melarikan diri daripada kematian sudahlah tidak pasti. Maka walaupun kamu duduk di barat, kamu cuba lari ke timur. Walaupun kamu timur, kamu cuba melari ke utara, kamu tetap juga tidak akan lepas. Sebab malaikat Israel jangkauannya amat cepat saat dicabut nyawa seseorang. Na'udzubillah min zalik. Maka kita ni pakat kena berjaga. Tuan-tuan kena berjaga. Kenapa apa? Sebab kita semua perlu tahu bahawa sesungguhnya yang berlaku di antara kita kematian itu adalah atas kehendak Allah. Bila berlaku, maka ia sesuatu yang disebutkan tentang kelebihan daripada malaikat Israel. Maka di hadis tersebut mengatakan kepada kita bahawa nak lari macam mana pun tak boleh. Sebab malaikat Israel ini ada akan kelebihan. Kelebihan yang mana kita tak boleh lari daripadanya. Dan maknanya kita ni mesti mengetahui akan kelebihan yang disebutkan oleh malaikat Israel. InsyaAllah. Dan dalam sebuah hadis marfu, Juwaibir menuturkan riwayat dari Ad-Dhahak bahawa Ibnu Abbas juga mengatakan bahawa sesungguhnya malaikat maut itu mempunyai tombak. Tombak beracun yang salah satu hujungnya berada di belahan timur dan hujung lainnya berada di belahan barat. Beracun yang salah satu hujungnya berada di belahan timur dan hujung lainnya berada di belahan barat. Nampak tak tuan-tuan? Anak panah ataupun tombak yang dimiliki oleh malaikat Israel beracun. Beracun ni kalau terkena tubuh kita, langsung kita akan mati. Beracun ni apa? Bila tertusuk, dia tak terus mati. Tetapi dia akan mengalir ke dalam darah kita, maka kita akan merasa kekejangan, lalu kita akan mati. Kalau kita tengok cerita National Geographic, bagaimana keadaan ular. Ular atau ular? Ular yang ketika mana digigit. Ular itu menggigit mangsanya, dan mangsanya ketika itu akan dilepaskan racun pada tubuh badannya. Sebab tu orang tua kalau kata kita kena gigit ular kat sini tuan-tuan, kena gigit ular kat sini, kita akan ikat kat sini. Kenapa ikat kat sini? Supaya racun tadi tak menular sampai ke jantung. Tapi kalau kita tak ikat, racun tu kalau masuk dalam darah lalu dia pergi ke jantung, maka kita akan mengalami satu proses atau kita kata proses menghampiri sakratul maut. Sebab racun yang ada pada tubuh ni kalau dia mengalir sampai ke badan, tetapi racun pada ular itu kita boleh selamat. Maknanya kita ada cara untuk selamatkan. Tapi racun yang ada pada tombak malaikat Israel, racunnya itu tidak kelihatan. Siapa yang terkena, pasti ia akan mati. Racun yang digigit oleh ular, kita boleh selamatkan diri. Tapi kalau racun yang diberikan kepada kita daripada tombak malaikat Israel, racun itu kita tak dapat selamatkan. Kerana racun itu pasti membawa pada kematian. Sebab tu ini satu alat ataupun satu cara Allah Ta'ala kurniakan pada malaikat Israel. Seperti mana malaikat Munkar Nakir, dia juga ada pemukulnya. Yang mana dalam hadis Nabi SAW mengatakan pemukul yang dimiliki oleh malaikat Munkar dan Nakir, kalau diketuk pada gunung, diketuk kepada bukit, akan jatuh menjadi debu. Faham? Itu pemukul yang dimiliki oleh malaikat Munkar dan Nakir. Tetapi bagi Israel, Allah menjadikan satu senjata baginya, iaitu panjangnya di antara timur ke barat, iaitu tombak, yang pada tombak tersebut, mata tombak itu mempunyai racun. Sebab itu bila terkena pada tubuh kita racun,
matinya dirasai. Dia bukan mati direct. Maknanya dia akan merasai sakrat al-maut. Seperti racun, kita kena gigit dengan ular, kita tak terus mati. Sebelum ular yang tadi melepaskan racun pada tubuh kita, maka dia akan mengalir pada darah kita. Di situ bermulalah kena keracunan pada tubuh badan kita, langsung kita akan meninggal. Kalau ibu-ibu tengok dalam cerita bawang merah, bawang putih, si suami, maknya bawang merah, maknya bawang putih, kan digigit ikan sembilang ke? Saya lupa. Bila dia gigit, lepas tu dia mati. Adakah setelah dia gigit, dia akan terus mati? Tak. Racun itu berjalan dulu, dia merasakan sakit nak mati, baru dia mati. Begitulah yang berlaku kepada saat orang nak meninggal. Orang nak meninggal merasai kehadiran malaikat Israel dan terasa tubuhnya menggigil, lantas itu dia merasakan sakit mengalami kematian dan barulah kematian itu berlaku. Sebab itu dikatakan tombak yang dimiliki oleh malaikat Israel itu beracun. Tuan-tuan rahmati Allah. Tengok tak kita cerita bawang putih, bawang merah. Betul tak? Benda nori ni yang kena pada si suami bawang merah, bawang putih, maknya tu ikan apa? Sembilang ke? Sembilang ke ikan keli? 9 kot. Sembilang kan? Kan dia tangan kan? Lepas tu dia rasa badan pun dia mati kan? Ya. Lepas tu jahatnya mak si bawang merah tu dia tolak mak bawang si putih. Ya Allah. Kesian. Geram betul lah. Masya Allah. Kesian mak dia pun mati. Bila mati anak dia datang. Wahai bondaku, bondaku, si ikan kaloi. Kesian ya kan? Timbul pula tu ikan kaloi tu. Pandai pula mak dia. Dah tukar jadi ikan. Tuan rahmati Allah. Bijak betul. Masya Allah. Tabarakallah. Masya Allah. Wallahualam. Kesian. Seronok cerita tu. Yang paling saya seronok. Macam mana dia tanam tulang ikan. Boleh tumbuh pokok. Dan pula ada buayan. Buai laju. Aku nak kahwin dengan anak raja. Tuan rahmati Allah. Jangan marah tuan-tuan. Gurau. Kita kena tengok cerita orang lama. Apa ni? Wallahualam. Masya Allah. Tabarakallah. Sebab tu mak-mak. Ini petua orang tua. Kalau besok anak-anak kita makan, ada tulang ikan keli ke, tulang ikan kembung, tanam kat belakang rumah. Macam benda nori ni, jangan tanam pisang, tanam tulang. Manalah tahu anak kita kahwin dengan anak raja. Kan? Lawak lah Ustaz. Tak Ajar apa. dengar. Okey. Dan salah satu hujungnya berada di belahan timur. Dan hujung lainnya berada di belahan barat. Dengan benda itu, dia memutuskan kehidupan. Dengan alatnya tadi, dia memutuskan kehidupan bagi seorang yang berada di atas dunia. Nampak? Tuan-tuan. Maka cerita tu. Kisah saya tu tak boleh. Sebab saya ni mak-mak, saya minat cerita-cerita nostalgia. Tuan-tuan. Minat sungguh cerita-cerita nostalgia. Walaupun cerita dongeng, tapi dia banyak pengajaran. Cerita sekarang banyak ngarut. Cerita drama sekarang tak ada langsung dia punya moral atau value cerita tu kurang. Tapi kalau cerita dulu, syok tengok. Masya Allah, tabarakallah. Saya paling suka tengok penarik beca. Oh nonaku Azizah. Syok. Masya Allah, tabarakallah. Maka kita sama lagi tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Berdasarkan riwayat di atas. Berdasarkan riwayat di atas tersebut, Al-Ghazali mengungkapkan ilmu-ilmu tentang alam akhirat. Dalam muka surat 140. Mengungkapkan ilmu-ilmu tentang alam akhirat. Namun demikian, tidak demikian dengan Al-Qurtubi. Dia mengatakan, aku tidak mendapatkan penyebutan tombak kecuali pada asar Mu'az. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan. Lalu mereka summa yatubuna min qarib. Lalu mereka bertaubat dengan segera. Nampak Allah kata apa? Sesungguhnya innamat taubah. Sesungguhnya taubat di sisi Allah. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'malun. Bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan. Maknanya, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang kerjakan kejahatan dan kejahilan. Bukan taubat ini dilakukan bagi orang yang buat kebaikan. Maka kenapa kita bertaubat? Sebab kita buat jahat. Kenapa kita bertaubat? Sebab kita buat salah. Macam mak kita marah kita. Dah tahu salah. Taubat tak taubat? Buat lagi tak? Maka kita tak buat, dikira sebagai taubat. Maknanya Allah kata, taubat di sisi Allah bagi mereka yang melaksanakan kejahatan dan kejahilan. Kejahatan tu makna Ustaz, kalau orang buat baik, boleh tak kita bertaubat? Boleh. Sebab apa bertaubat? Sebab dalam kebaikan kita, ada unsur kejahatan. Apakah unsur kejahatan itu? Iaitu unsur-unsur yang pada kebaikan itu terdapat sifat-sifat mazmumah. Maka sifat-sifat itu adalah menyebabkan kebaikan itu ada sedikit dosa asbab daripada sifat mazmumah. Maka taubat kita perlu. Asbab kita telah buat satu dosa, iaitu mencampurkan sifat mazmumah dalam kebaikan. Itu satu dosa. Meniatkan sesuatu selain daripada Allah dalam kebaikan. Maka dia baik. Dia buat baik. Tapi dia buat sesuatu yang jahat di sisi Allah SWT dengan meniatkan selain daripada Allah. Dia buat sesuatu nak dapat nama. Dia buat sesuatu nak dapat pujian. Hak tu benda yang dilarang sama sekali. Kerana ia mendatangkan satu dosa besar. Iaitu dosa syirik. Dan mengenai potongan ayat di atas, iaitu summa yatubuna min qarib. Lalu mereka bertaubat dengan segera. Maka Ibnu Hatim dan Ibnu Jarir menuturkan riwayat dari Ibnu Abbas bahawa lafaz qarib seperti apa yang terletak di antara dirinya dengan posisi dia melihat malaikat maut. Ibnu Umar pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai ditekak. Maknanya, Nabi bagi tahu pada kita, Allah ni akan terima taubat kita selagi mana belum sampai ditekak. Maksud sampai ditekak ni apa tuan-tuan? Maknanya saat sakrat al-maut, baghalatin khulqum, iaitu bila nyawa tu dah sampai kat kerongkong, maka tidak ada bagi kita pintu taubat. Ada dua. Pintu taubat tertutup. Yang pertama, bila nyawa sampai khulqum. Yang kedua, di saat matahari terbit daripada belah barat. Dan juga dia menjunam di belah timur. Maka di situ, taubatlah kata ulama, sekalipun kamu bertaubat, air mata berdarah. Sekalipun kamu bertaubat sampai bergugurnya rambut-rambut kamu. Sekalipun kamu bertaubat hampir habis air mata kamu, tidak akan juga diterima Allah atas perkara itu kerana telah tertutup pintu taubat. Sebab tu kita khawatir pada malam hari kita tak bertaubat. Lepas tu pada malam hari kita tak istighfar. Pada malam hari kita tak buat sesuatu yang dapat mengampuni dosa-dosa kita. Besok-besok pagi kita tengah sidai kain. Besok-besok pagi kita tengah membanting kain di sungai. Suriram, ram, suriram. Suriram yang manis. Agak dok pukui-pukui. Zaman-zaman dulu. Zaman-zaman lah ni mana ada suriram dah. Zaman sekarang pakai mesin masuk. Siap ada dryer lagi. Tuan-tuan, maka
Duk kita, duk apa? Duk sidai kain, duk cuci kain, tunggu cuci kain sambil menyanyi lagu Citra Niza, tiba-tiba matahari terbit. Tiba-tiba matahari terbit, kita tengok bukan belah timur, tetapi belah barat. Kitalah orang yang paling menyesal sekali. Kenapa paling menyesal? Sebab Allah dah tutup pintu taubat. Kerana terbitnya matahari daripada belah barat, ia adalah satu fenomena tanda kiamat, akhir zaman semakin senja. Tuan-tuan. Maknanya, waktu tu dah terbit daripada belah barat, matahari tersebut, maka di situ fahamilah bahawasanya dunia kita hampir kiamat. Maka kita akan jadi menyesal. Kata, ya Allah, ya Tuhanku, kenapalah malam tadi aku tak bertaubat? Kenapalah semalam aku tak istighfar? Kenapalah semalam aku tak baca Quran? Di situlah penyesalan yang besar bagi manusia. Tuan-tuan. Tapi bagi mereka yang sebelum datangnya terbit matahari daripada belah barat, maka sampai nyawa ditekak, maka tidak akan terima sekalipun kamu berkata, wahai Allah, aku bertaubat. Wahai Allah, aku beriman. Kerana kejadian ini dinukilkan dalam satu kisah, iaitu Fir'aun. Fir'aun ni kan dia belaga, dia tak pernah sakit. Dia have everything. So, orang anggapnya sebagai Tuhan. Maka dia kejar Nabi Musa. Nabi Musa pun lari-lari, Nabi Musa ketuk pakai tongkat, lalu membelah laut tersebut. Maka Nabi Musa pun melalui laut tersebut, lalu, hak tak tahu dia lalu lagu mana, tuan-tuan. Lalu, hak dia berhenti, tiba-tiba hak Fir'aun tadi tu, yang tengok hak laut belah tu, dia pun duk pakat lari. Lepas tu dikatok. Kalau orang Kedah kata, tak percaya tanya Pondok ini, orang Perlis kata dia katok. Dia katok dia punya tongkat tu, tutup balik dia punya laut tadi. Apa kata Fir'aun? Wahai Allah, aku beriman kepada kamu. Apa kata Allah? Tidak ada lagi, kerana nyawamu sudah sampai kerongkong. Maka saat itu Fir'aun baru kata nak mencari-cari Tuhan selain daripada yang dia selama ni mengakui Tuhan. Maka matilah mereka. Katok, orang Kedah kata katok. Tuan-tuan. Maka matilah mereka dalam laut tersebut. Ingat tak Fir'aun kata apa? Aku beriman kepadamu, wahai Allah. Saat itu tidak sempat lagi, kerana di saat itu nyawanya telah sampai di halkum. Maka kita jangan jadi orang macam ni. Sebab tu kata guru kami, tak kira hang ni muda ke, tak kira hang ni tua ke, tak kira hang ni belum kahwin ke, tak kira apa ke, kalau ada masa hang pakat taubat. Tak kira masa hang pakat taubat. Habis saja kuliah Isyak. Hari ni ada kuliah Isyak. Habis kuliah Isyak dalam 9 suku start, 10 suku habis, sembang. 10.45 tutup handphone, pergi apa? Pergi ambil wudu sikit. Ambil wudu. Solat sunat taubatan nasuha. Rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Habis solat, ya Allah, nangis kita, ya Allah. Lepas tu tutup, tuan-tuan. Habis tidur besok, pagi-pagi keluar, terbit daripada belah matahari. Jangan takut, sebab kita malam tadi sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kena jaga-jaga. Jangan tunggu nyawa sampai kerongkong. Jangan tunggu ketika mana matahari terbit belah barat. Itu tanda semakin dekat dengan kematian. Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Sebab tu mak-mak kalau sidai kain tengok matahari terbit pada mana. Kalau tiba-tiba belah timur, alhamdulillah, selamat. Kalau matahari tak terbit, tu pun bahaya, tuan-tuan. Kena pakai jaga. Mak-mak sidai kain kadang intai-intai sikit, mak. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Dia takut, mak. Kalau orang lelaki ni mana sidai kain, mak. Orang lelaki ni tahu makan saja. Mana tahu dia sidai kain, tuan-tuan. Yang gini sidai kain, tah mana tak ada sidai. Hak baju, tang mana baju. Saya bukannya Bonda Azrina. Saya lelaki misali, setakat cuci kain, tak pakai mesin. Saya ni, macam ni, ambil sabun, sup, banting. Ini lelaki sejati. Tengok tangan pun tahulah. Ingat tipu ke? Ini urat dawai tulang besi lah. Masya Allah, tabarakallah. Jangan main-main Bonda Azrina. Saya ni,
Tak pakai mesin. Jangan marahlah. Gurau sikit marah. Dan rahmati Allah. Okey? Baik. Maka ini adalah satu benda yang perlu kita ingat. Wallahu a'lam. Masya-Allah tabarakallah. Jangan marah kita bergurau. Nah, dengar boleh lah. Tengok muka tahu. Muka rajin sapu sampah. Masya-Allah tabarakallah. Hak tu bini lawa. Kalau suami selalu tolong isteri buat kerja, bini lawa. Kalau selalu tak tolong tu bini tak lawa. Ya Allah subhanahu. Okey? Baik, insya-Allah kita teruskan. Sementara dari Abdul Razak. Sementara daripada Abdul Razak mendengar Ibnu Umar mengatakan, apa dia kata tuan-tuan? Taubat itu sentiasa terbuka bagi seorang hamba selama dia belum meninggal. Maknanya pintu taubat bagi kita selagi tak meninggal, selagi tu ada. Selagi tak meninggal, selagi tu ada. Faham? Takkan tertutup. Betul tak betul? Walaupun malam ni kita berzina, besok kita hidup, selagi tu ada pintu taubat. Tapi kalau kita meninggal, tak ada pintu taubat. Sebelum kita meninggal, baik kita bertaubat. Taubat bila? Malam-malam ni boleh. Kalau siapa kuliah isyak malam ni, Ustaz Naim, meja Ustaz Naim. Sebelum habis tu, jom kita taubat sama-sama. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna ilallah. Betul. Sama-sama taubat. La ilaha illa anta rabbi. La ilaha illa anta rabbi ma tasta'na. Tu apa? Sayyidul istighfar. Pun boleh sama-sama buat. Kira bertaubat. Sebab besok mana tahu kita tak hidup, tuan-tuan. Kita boleh merancang hari esok. Tapi hari esok belum tentu waktu kita. Betul? Tuan-tuan. Hari esok belum tentu lagi waktu kita. Tuan-tuan. Hari ini kita hidup, pakatlah kita bertaubat. Tuan-tuan, saya selalu sebelum tidur, tuan-tuan, pukul 10.30 malam, duduk fikir, ya Allah, aku ni banyak dosa. Bukan kata dosa semalam. Dosa yang lepas-lepas pun tak taubat lagi. Dosa yang dahulu-dahulu lagi lah tak taubat, ya Allah. Kalau aku mati ni, ya Allah, confirm aku kena katak dengan malaikat muka nagin. Tiap malam saya fikir lagu tu, tuan-tuan. Tuan-tuan, duduk sorang-sorang, ya Allah, ya Tuhanku. Nak kata orang nampak aku baik ni, bukanlah sebab aku baik. Sebab aku ni ustaz saja. Kalau aku ni bukan ustaz, lagi buruk daripada orang lain. Ya Allah, kenapa orang angkat aku jadi orang baik? Orang puji aku jadi orang baik, sedangkan aku ni tak baik. Saya tiap-tiap malam buat macam tu, tuan-tuan. Anak-anak dah tidur pegang kat dada kita, ya Allah, aku ni sebenarnya tak baik. Orang nampak saja aku baik. Oh, Masya Allah. Ya Allah, saya doa satu, ya Allah, jangan kau jadikan aku orang yang menyesal saat dimasukkan ke dalam liang lahat. Hak tu saya kata. Satu doa saya kata, ya Allah, kalau boleh jangan kau jadikan aku orang yang menyesal saat aku dimasukkan ke dalam liang lahat. Saya doa tu saja, tuan-tuan. Kalau saya ke atas dunia ni, tuan-tuan, tak dapat harta, kita kata tak dapat keinginan kita tu tak apa. Tapi kalau dekat kubur, kita jadi orang yang paling menyesal, maka tak berjayalah kita selama-lamanya. Kita hari ni, kalau dekat atas dunia, hari ni kita tak berjaya, besok kita boleh usaha. Besok kita tak berjaya, lusa kita boleh usaha. Lusa kita tak berjaya, tulat kita boleh berjaya. Tapi dalam kubur, kalau dah jadi orang menyesal sekali ya. Tak boleh bangkit semula. Dah tak boleh bangkit semula, nak beramal apa, tuan-tuan? Allahu Akbar, tuan-tuan. Sebab tu ibu-ibu, sebelum tuan-tuan terahmati Allah, ni antara Syekh Zainul Asri ada sebut, tuan-tuan. Tuan guru kita. Tu biasa siapa yang follow dia sebelum subuh, dia banyak bagi amalan, tuan-tuan. Tuan-tuan buatlah. Tuan-tuan, apa amalan pun tuan-tuan nak buatlah. Yang penting istiqamah. Wallahu a'lam. Dan ketika itu, kemudian dia membaca, tidaklah taubat itu diterima Allah. Sedangkan Ibnu Munzir menutur riwayat dari An-Nakai. Dia mengatakan, taubat itu sentiasa terbuka bagi seorang hamba selama matanya belum dibuka hingga dapat melihat malaikat. Selagi mata kita ni, hak ni mata ni,
Matanya lirik-lirik selalu. Ada tak? Mata ni tuan-tuan, selagi dia belum katuk ataupun belum nampak malaikat, selagi itu Allah Ta'ala bagi pintu taubat. Hak dia nampak malaikat, tutup pintu taubat. Kita nampak malaikat bila? Kata ulama dulu kita belajar tak? Iaitu bila kita nak mati. Bila kita nak mati, baru kita nampak malaikat. Kalau selagi kita tak mati, selagi itu kita tak nampak malaikat. Hak tu ustaz yang tepi pokok pisang, itu bukan malaikat, itu hantu. Hantu jebon. Hak tu yang duk senyap, dia duk tepi tangga, jek semut. Siapa sakit naik atas, itu bukan hantu, tu hantu Kak Limah. Tuan-tuan, malaikat ni kalau datang tuan-tuan, dia menyerupai untuk orang cabut nyawa kita. Kalau kita pandang malaikat, kita sedang berada dalam proses perubahan alam. Tuan-tuan, tapi kalau tuan-tuan, ibu-ibu balik-balik malam kan, tiba-tiba nampak kat tong sampah tu kan, tuan-tuan, duduk tepi tong sampah tu, pandang kita tak puas hati, mata duk merah-merah, korek-korek sampah, kita nampak kereta, nampak rumah, hak tu belum lagi. Itu hantu, bukan malaikat. Tapi malaikat ni dia akan mendatangi kita, iaitu dengan cara apa? Untuk cabut nyawa kita. Hantu dia tak datang kat kita. Hantu ni dia duk pakat tengok saja kat kita. Tuan-tuan, hantu ni dia tak kacau, dia pakat tengok. Sebab tu bila kita nampak, jangan tegak. Kalau bila kita tegak, jadi lagi bahaya. Tuan-tuan, macam kita balik kan, tiba-tiba nampak, ada hantu. Jangan pergi tanya dia daripada mana hang ni, hang datang daripada mana, hantu belah mana, utara ke timur, tak payah. Terus dia masuk rumah. Sebelum masuk rumah baca ayatul kursi. Sebab hantu ni dia bukan jenis dekat. Malaikat bila nak cabut nyawa kita, malaikat dekat kita. Dia ambil nyawa kita. Tapi malaikat hantu ni nak pakai tengok saja. Dia tengok saja. Contoh. Hak tu jangan tegak. Tapi ada lagi satu hantu lagi bahaya. Ni dia bukan hantu, tapi lebih bahaya daripada hantu. Bila kita suami balik lewat sikit, pergi mengetel 11.30, dia duduk kat ruang tamu. Dia senyap je. Dia tak cakap, dia senyap je. Tapi mata dia macam ni. Hak tu jangan tegak. Kalau tuan-tuan tegak, silap. Lebih takut daripada hantu. Allah SWT. Hak tu jangan tegak. Itu lagi bahaya. Itu lagi seram daripada hantu. Nanti Allah SWT. Minta maaf. Tu duk macam ni. Kita bawa orang lelaki bawa balik dengan kawan sebelah 45 malam, pergi mengeteh, mata dah gini. Kan orang kata jangan tegak. Tuan-tuan, suami balik jangan tegak, jalan je. Jalan je. Nanti ada yang duduk kat sofa tu yang macam ni mata dia. Dia tegak, "Hoi, bang, tak nampak ke saya?" Tak ada lah, ustaz tu kata, nampak hantu jangan tegak. Abang ingat si hantu ke? Saya manusia lah. Ya ke? Tengok senyap je tak bercakap. Ustaz tu kata kalau senyap duk tengok kita hantu. Abang jangan main-main dengan saya. Tuan-tuan. Jangan main-main. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu takut. Kalau duk macam ni kan. Belum lagi mata Amira. Kalau mata Amira pandang suami dia tak balik-balik pergi mancing. Begitu. Allah SWT. Baik. Kita teruskan lagi. Dan mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga apabila datang ajal kepada salah seorang di antara mereka. Ibnu Hatim menuturkan riwayat dari Sufyan At-Tauri, dia mengatakan maksudnya adalah dia telah melihat malaikat. Bila dia nampak malaikat saja, maka dia telah menghampiri sakrat al-maut. Dia nampak kelibat malaikat, maka di saat itu jangan kita takut dan janganlah kita lari. Sebab telah tiba waktu kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mintalah kepada Allah saat malaikat yang datang mencabut nyawa kita dalam keadaan kita sedang melakukan kebaikan. Manalah tahu saat kita tengah dengar kuliah tiba-tiba datang malaikat. Tak apa, kita buat benda baik. Manalah tahu sedang saya mengajar ni tiba-tiba datang malaikat. Bagus. Kita datang benda yang baik. Mana tahu itu adalah malaikat maut. Kita tak tahu. Tuan-tuan, benda yang baik. Cuma pesan saya tuan-tuan,
Tak kira apa sekalipun, terus buat baik, terus buat baik. Kematian itu kerjanya Allah. Na'udzubillah min zalik. Wallahu a'lam. Okey, baik, kita teruskan lagi yang berahmati Allah. Abu Mujali mengatakan seorang hamba itu masih boleh bertaubat selama belum melihat malaikat. Demikianlah riwayatkan oleh Ibnu Abi Adunya. Sementara Bakar Ibnu Abdullah Al-Muzni mengatakan taubat itu masih terus terbuka selama belum datang kepadanya para malaikat. Jika dia telah melihat mereka, maka terputuslah pengetahuan. Sedangkan Abdullah Ibn Mas'ud, okey, habis riwayat tentang pelbagai kisah tentang orang mati. Sedangkan Abdullah Ibn Mas'ud meriwayatkan bahawa dirinya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi bertaubat, tidak akan diharamkan pengabulannya kerana Allah Ta'ala berfirman, dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Maka takkan sesekali Allah tak terima taubat selagi mana dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kisah ini dalam Abdullah bin Mas'ud kata apa? Jangan pernah berhenti taubat. Taubat terus taubat, terus taubat. Jangan taubat sedangkan kesalahan pada hari semalam. Tapi taubatlah kesalahan yang lalu-lalu, yang dahulu mungkin kita jauh daripada agama. Yang dahulu kita jahil beragama, taubatlah dosa-dosa yang lalu. Kita sendiri tak dapat tahu berapa banyak dosa yang telah kita kumpulkan yang lalu. Masya Allah. Tabarakallah. Inilah sebahagian benda yang kita jadikan kekuatan dan iktibar dalam kehidupan kita. Perawat bagi kematian adalah taubat. Pintu untuk keselamatan menghadapi kematian adalah taubat. Pintu amalan bagi mengelakkan ketakutan mati adalah taubat. Itu saja. Batu mesti taubat. Selagi mana kita ada kudrat, taubat ni bila-bila. Satgi lepas maghrib kan, kita ada kuliah Gemon Iman pukul 8. Betul pukul 8. Betul dah? Betul kan? Betul. Pukul 8. Habis-habis solat maghrib, ni azan pukul 7.20. Habis-habis 7.20 tu tuan-tuan, belum start Gemon Nur Imannya kuliah, solat lu, solat sunat taubat, ra'atin, lepas tu istighfar banyak. Astaghfirullah. So, okay, astaghfirullah. Dia beza dengan majlis ilmu dengan duduk dalam Google Meet dengan dekat bersemuka kita kena fokus. Tapi kalau Google Meet kita dengar sambil-sambil boleh zikir. Astaghfirullah. Ke dalam hati kita selalu istighfar astaghfirullah. Dapat 1000 kali pun jadi tuan-tuan. Masya Allah. Sebab 1000 kali tak lama. 1000 kali ni kalau kita 100 kali, istighfar kita dalam 2-3 minit. Kalau 1000 kali, boleh jadi tak lama lah tuan-tuan. Sebenarnya kita boleh dapat beribu-ribu kali dalam istighfar kepada Allah. Tapi biasalah manusia malah mulutnya berat. Kalau mengumpat, lebih daripada 1000. Mengumpat 2-3 jam steady. Masya Allah. Dengan jiran kita, Assalamualaikum. Ya. Ya nak, kenapa nak? Ni aku nak cerita kat engkau ni. Apa dia nak? Aku dengar anak jiran kita ni baru balik. Kenapa dengan dia? Aku nak bagi tahu katanya dah bertunang. Lah, kenapa tak bagi tahu kita? Mungkin bakal menantunya miskin kot. Tak mau buat besar-besar. Kau nanti nak, kalau anak kau tunang, buat besar-besar. Jangan jadi macam jiran kita. Jiran kita tu duit tak banyak. Menantu pun pilih kerja biasa. Hak tu tak buat kenduri tunang. Duk buat dia saja. Malulah tu. Kalau macam ni, baik. Tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jumpa jiran, dia punya mengumpat atas bawah, kiri kanan. Masya Allah. Tuan-tuan rahmati Allah. Nampak tu? Kau jangan, kalau kau besok nanti tunangkan anak kau jangan tak jemput jiran-jiran. Nanti orang mengata, kau tengok tu jiran kita. Anak dah bertunang, tak tahu pun siapa. Nek menyampah lah aku tengok jiran kita ni. Itulah aku rasakan. Jiran kita ni nampak je pakai Honda tapi duit tak banyak. Tengok tu anak tunang pun tak panggil kita. Orang tunang pasang lah kemah 3, kemah 4 ke kemah kan. Betul lah, aku besok anak aku tunang pun sama lah. Aku tak mau macam ni lah. Kalau boleh aku nak pasang kemah
daripada jalan tu Razak sampai jalan Kuching. Hak baru orang tahu anakku kahwin. Menantu aku tak mau. Menantu kerja-kerja angkat sampah. Aku nak menantu aku kerja tu Abu Dhabi sana. Oh, tu dia. Masya Allah, tabarakallah. Ni nak cerita. Kita kalau mengumpat orang sedapnya bercakap. Tapi nak istighfar tu malah. Betul. Tuan-tuan. Sampai bercakap, ui kalau kau nak tahu ya Allah. Aku kalau menantu aku kalau tunang, aku tak ada letaknya sikit-sikit. Aku tahu mas kahwin mesti tinggi. Tuan-tuan. Mas kahwin mesti tinggi. Aku tak nak jadi macam jiran tu. Kedukui tak buat kenduri. Harap je kaya. Tapi tak pakai kenduri. Malulah aku. Pak tu mah aku pesan kat kau mah. Nanti kau anak kau tunang. Kau buat besar-besar mah. Biar jiran-jiran kita tahu. Kau ni orang kaya. Anak kau tu bukan orang biasa-biasa. Kan menantu kau kerja kat Abu Dhabi. Kan? Dia lantakkan mah. Lantakkan dia mah. Biar tunjuk sikit anak kau mah. Aku datang makan je lah mah. Kau buatlah kenduri. Duit kau bukan duit aku. Hang kau lah nak pakai duit kau. Tapi aku mah, aku cakap je mah. Tapi kalau aku punya anak pun aku ingat nak buat macam dia lah mah. Tak membazir. Tadi hang kutuk dia. Lepas tu hang kata begitu. Apa punya orang lah hang ni. Hampir masuk masak lagi bagus ya. Masya Allah. Tabarakallah. Tak boleh. Kita ni jadi lagu tu. Baik istighfar daripada mengumpat tuan-tuan. Masya Allah. Ada si mah ni. Saya kadang dengan mah ni pun geram. Masya Allah. Tabarakallah. Itulah sebahagian hadis tentang pelbagai kisah tentang orang yang mati. Wallahu alam. Nanti kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang dalam muka surat 142. Ada soalan Bunda Nori ni? Assalamualaikum Ustaz. Bunda ni nak tanya sikit boleh? Minta maaf, saya tak kenal mah tu siapa. Jangan tanya mah tu siapa. Masya Allah. Ustaz, ada soalan sikit nak tanya. Ya. Betul kita mudah nak zikir istighfar tu kan. Kita nak lafaz istighfar tu. Cumanya perbuatan bertaubat tu dia satu perkara yang tak tahulah ni saya nampak diri saya lah. Nak taubat, selalu rasa nak bertaubat dan kadang-kadang bila munajat malam tu menangis. Cuma datang rasa bertangguh tapi dan nanti tu Ustaz. Ada tak solusi Ustaz? Boleh bagi kata-kata semangat sikit Ustaz untuk kita bergerak bila dengan zikir istighfar, minta ampun tu kita betul berjalan dengan apa yang kita nak tu. Wallahualam. Terima kasih. Dia kata Ustaz, kadang niat tu memang nak taubat. Ini gambar Bunda Azrina ke lain macam mujahadah. Wanita mujahadah. Memang mujahadah Ustaz hidup ni. Allahu Akbar. Baguslah pakai purdah ni bagus. Bagus. Macam saya pun kena pakai purdah orang kata sebab comel sangat. Masalah tu. Saya tak boleh tak pakai purdah kata comel Ustaz. Insya-Allah. Tabarakallah. Boleh dah. Nak kata Bunda Azrina kata tuan-tuan dan rahmati Allah. Dia kata apa Ustaz? Memang nak kita ni kan nak bertaubat tu ada. Istighfar tu nak taubat tu kadang-kadang ada sifat tertangguh. Ada kadang sampai melambat-lambat. Macam mana Ustaz nak buat lagu mana macam ni. Dia mudah pun dia. Ada kalanya sesuatu yang untuk datang kesenangan perlu ada keterpaksaan. Begitu dengan solat. Mula-mula dulu kita nak solat payah. Tapi lama kelamaan ia jadi sesuatu yang perlu. Mungkin taubat itu susah sebab waktu itu belum perlu. Tapi bila kita paksa diri kita sampai mengatakan taubat itu perlu, maka lama kelamaan tubuh kita biasa untuk solat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sekali mesti ada sifat keterpaksaan, yang kedua mesti ada sifat mujahadah, yang ketiga mesti ada sifat istiqamah. Maka tiga ni kena gabung. Kalau tak ada tiga ni, kita akan jadi sifat tertangguh yang mengajak kita bertangguh. Ini siapa? Syaitan laknatullah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang terjawab dapat memberi sedikit inspirasi pada Bunda Azrina. Ada sifat keterpaksaan. Itu penting. Terpaksa. Kita paksa. Kalau kita tak paksa, kita akan kalah dengan godaan syaitan. Bila mana terpaksa, lama kelamaan akan datang keikhlasan. Bila datang keikhlasan, benda yang kita buat sentiasa perlu. Kalau tak tinggalkan, kita... Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ustaz, kalau macam yang nama-nama Tuhan kan, yang afu tu mohon taubat juga, ya afu, ya ghafar, ya tawab tu kan. Apa beza Ustaz? Apa beza antara tiga tu? Ya afu, ya ghafar, ya tawab.
apa beza dia? Itu Jadi semua maksudnya yang kita minta ampun kan? yang pengampun tu semua itu adalah padanya nama-nama Allah. Dan Nama Allah. Apa beza dia Ustaz? Boleh ke kita bertobat pakai dengan nama Allah tu Ustaz? maknanya dalam sebuah hadis Nabi kata berdoalah menggunakan asmaul husna. Maka boleh kita berdoa dengan asmaul husna. Asmaul husna maksud apa? Nama-nama Allah. Kalau kita nak minta pun ya Allah ya Afuwun Karim, ampunkan dosa kami ya Allah. Menyebut memuji nama Allah yang Maha Pengampun itu lebih baik. Tak menjadi kesalahan. Lepas tu dia kata tadi soalan Ya Ghafar tu. ya Ghafar, tak ada masalah kalau berkaitan dengan sesuatu keampunan boleh, tak ada masalah. Wallah. Yalah makna dia macam mana makna dia sama ke Ustaz? Macam kita minta apa ya tawab tu kan apa tu apa beza ni Afu ya Ghafar ya tawab tu. Apa beza antara tiga tu? Dia nak kata bezanya tak boleh dalam masa yang panjang sebab nak memahami sifat-sifat Allah ataupun memahami nanti kita buka. Saya ada mengajar satu kitab tu penjelasan Al-Quran tentang Asmaul Husna. Ada kitab tu. Saya mengajar kuliah duha Muslimat Masjid Al-Firdaus. Maka kitab tu lengkap. Apakah yang masuk ya Ghafur, ya Ghafar? Itu semua dia ada. Apakah perbezaan Afu dan juga Ghafar? Ada. Tapi nak syarah dia panjang. Tak boleh dalam keadaan segera. Sebab ada kitab tu. Memang saya mengajar kuliah duha Muslimat di Bandar Baru Selayang. Saya mengajar kitab tu. Tapi tak apa, nanti kalau ada masa nanti kita cuba buka kitab tu menguraikan Asmaul Husna berkaitan penjelasan dalam Al-Quran, insya-Allah. Terima kasih yang bertanya. Okey, saya rasa Terima kasih Ustaz. kita hari ni sebab nak jemput anak balik sekolah. Okey. Kita tutup majlis tak ya? Ada satu Habis. soalan di chat tu Bonda. Ada soalan dia? Sekejap. Tadi tengok tak ada. Sekejap tengok. Saya dah jawab dah. Soalan Apa dia? taubat tu. Oh, yang soalan taubat ni Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Untuk solat taubat tu afdalnya satu solat untuk satu dosa ke atau boleh satu solat untuk semua-semua dosa? Tapi istiqamah dilakukan. Macam tu Ustaz. Ada soalan. Ini sunat. Sunat kan kita niat usuli sunat taubat. Sunat. Tetapi yang wajibnya bertaubat daripada dosa. Betul. Solat sunat tak apa. Yang wajibnya insaf. Dia tiga. Dalam kitab Rayah Al-Matlub kata apa? Bila nak bertaubat mesti menyesali, tak mengulangi dan berazam meninggalkan. Dan juga tak mengulangi. Tiga ni tak ada. Salah satu ada, dua ada. Tapi tak cukup tiga, maka taubatnya tak sempurna. Kalau solat sunat saja, tapi tidak ada tiganya, tetap juga tak sempurna. Yang wajib bertaubat. Solat tadi sunat. Yang wajib bertaubat daripada dosa. Wallahu a'lam. Semoga yang bertanya soalan mendapat jawapannya insya-Allah. Okey. Okay, kita tutup lah Ustaz. Tak ada dah. Ustaz dah ambil anak kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah. Kuliah asar kita berjalan lancar. Dengan kitab ziarah ke alam barzah. Dengan pelbagai peringatan dari Ustaz sebagai perhiasan menanti hari-hari terakhir kita di alam dunia ini. Moga kita sentiasa bertaubat untuk mohon redha Allah. Moga Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita ni insya-Allah. Mohon saya buatkan sedikit hebahan untuk kuliah malam ni Ustaz. Sila. Okey, pukul 8 malam kita ada kuliah maghrib bersama Al-Fadhil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh dengan tafsir Al-Quran. Pada pukul 9 malam kita ada bersama Al-Fadhilah Ustazah Humarah Talaki Al-Quran. Pada pukul 9.15 malam kuliah Isyak bersama Al-Fadhil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan begitu rupanya kisah Nabi Adam. Dengan itu, terima kasih Ustaz, terima kasih Jinai, terima kasih kepada semua jemaah yang istiqamah menunggu. Okey, saya mewakili Jinai mohon ampun dan maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita petang ini. Segala yang baik itu dari Allah dan yang buruk itu adalah daripada kami sendiri. Bagi mengakhiri majlis, mohon Ustaz membacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Subhanallah nazim. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu
wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi